Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan serta saudara-saudari sekalian ya. Dalam siri kali ini ya, Pak Su akan berkongsi bagaimana cara kita nak mengukur tahap stres ya, tahap stres yang kita alami. Kalau orang tahap stres orang kepala kan, sakit kepala kan. Ya, macam mana kita nak mengukur tahap stres ya. Baik, sama ada kita suka tak suka tuan-tuan dan puan ya, kita memang mengalami stres ya. Boleh katakan hampir setiap masa ya. Apa sebab saya kata macam tu? Kerana ya, stres itu merupakan satu keadaan ya, di mana badan kita, pemikiran kita dan juga emosi kita memberi respon ya, bertindak balas ya terhadap apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ya, di persekitaran kita ataupun dalam minda kita memberi reaksi. Itu namanya stres ya. Baik, stres ni ada dua bentuk ya. Satu yang dikatakan memberi kesan negatif, yang itu kita panggil distress ya. Dan satu lagi jenis stres kita panggil eustress, iaitu dia memberi kesan positif. Jadi maksudnya memang kita tiap-tiap hari menghadapi stres lah kan ya. Kalau tak negatif, dia yang positif. Antara satulah kan ya. Baik, cumanya kalau kita mengalami stres berpanjangan ya, kemudian pada tahap yang agak tinggi, menjejaskan kesihatan kita kan ya, menjejaskan tumpuan kita, konsentrasi kita ya, kesejahteraan hidup kita kan, maka kita kenalah ukur kan ya, supaya kita tahu berada di tahap mana ya, dan kita boleh buat tindakan-tindakan untuk mengatasinya ya. Baik, kita tengok ya, dalam kali ini Pak Su nak kongsikan ada tiga laman sesawang yang menyediakan perkhidmatan ujian stres ni ya. Baik, kita pergi kat Google ya, kita type ujian DAS ya, DASS. Dah ada kat situ kan ya. Ujian DAS online ya. Kita pilih yang ni. Kita klik. Okey. Okey, dekat sini ada banyak lah kan ya. Ada banyak ya. Jadi Pak Su nak pilih yang ni dulu ya. Ni yang ni. DAS Hospital Sungai Buloh. Ramai orang dah tahu kan, Hospital Sungai Buloh dah terkenal ni ya. Sejak COVID-19, Hospital Sungai Buloh sangat terkenal di Malaysia ya. Baik, apa maksud DAS ni? DAS ni bermaksud depression, A itu anxiety, S itu stress ya. Depression, anxiety, stress skill. Itu maksud DAS ya. Okey, kita cuba klik. Kita cuba klik. Okey, kita tengok kat sini saringan minda sihat DAS. Ini Hospital Sungai Buloh ya. Baik, ada beberapa perkara yang kita perlu beri perhatian ya sebelum kita ambil ujian ni ya. Yang pertama, ujian ini merupakan ujian saringan ya, bukannya ujian diagnosis. Sekali lagi ya. Ujian ini merupakan ujian saringan, bukan ujian diagnosis. Satu ya. Baik. Yang kedua, ujian ini ada 21 kenyataan ya, ataupun 21 soalan, dan kita kena jawab semua sekali ya. Jangan tinggalkan satu pun ya. Jawab semua sekali ya. Okey, bagi setiap kenyataan atau soalan ada 4 respon ya. So kita pilihlah salah satu daripada 4 respon tu ya. Ujian ni tak lama, anda boleh ambil dalam masa 5 atau 10 minit ya. Kenyataan tu simple-simple saja ya. Kemudian jangan ambil masa yang terlalu panjang bagi setiap soalan ataupun setiap kenyataan ya, dan seterusnya kita hendaklah bersikap jujur ya terhadap respon yang kita nak berikan bagi setiap kenyataan ya. Dan akhirnya kita hendaklah mengambil kira semua peristiwa ataupun pengalaman yang kita telah lalui untuk tempoh seminggu yang lepas ya. 1 minggu yang lepas. Jadi apa terjadi pada diri kita untuk 1 minggu yang lepas ya. Okey, kalau kita dah faham dia punya arahan, kita pergi pada yang ni. Okey, kita pilih saringan untuk orang awam lah kan ya. Macam kita ni orang awam, kita klik awam ya. Lepas tu kita boleh mulakan ujian ya, klik mulakan ujian DAS. Okey. Kita cuba tengok contoh ya. Okey, umpamanya kenyataan yang pertama ya. Saya dapati diri saya sukar ditenteramkan ya. Saya dapati diri saya sukar ditenteramkan. Baik. Ini berlaku dalam tempoh seminggu yang lepas ya. Kalau dia tak berlaku, kita letaklah tidak pernah kan. Kalau jarang, letaklah jarang. Ataupun kalau kerap, letak kerap. Kalau sangat kerap, kita letak sangat kerap. Atau kita tandakan salah satu. Salah satu kita tandakan ya. Baik. Macam mana nak bezakan jarang, kerap dan sangat kerap ni Pak Su? Macam mana nak tahu jarang, kerap, sangat kerap? Macam sama je. Oh, tak ada ya. Kalau katakan seminggu tu ada 7 hari kan ya, 7 hari.
So kalau kita kata jarang, kita boleh ambil macam inilah ya. 1 atau 2. 2 hari, 1 atau 2 hari. Ya. Itu jarang. Ya, atau 1 atau 2 kali. Kalau kerap tu 3 atau 4. Ya. Kalau sangat kerap 5, 6 atau 7. Ya. Dalam seminggu di 7 hari, 5 kali ataupun 5 hari tu kita mengalami keadaan tu. Tu kita kata sangat kerap lah, atau 6 atau 7 tadi. Kita boleh gunakan itu sebagai panduan ya. Soalan yang kedua, saya sedar mulut saya terasa kering. Ni mulut selalu kering ya. Pak Su pun selalu mengalami keadaan tu ya, mulut kering ya kan ya. Ada orang kata tak cukup air kan, tak cukup minum. Ada orang kata stres, macam-macam lah ya. Baik, kita tandakanlah. Umpamanya sekerap, kita tanda pun kerap kat sini ya. So kita tandakan semua soalan yang ketiga, keempat sampai habis ya. Kita tengok sampai bawah, scroll ke bawah sampai habis ya. Sampai ini kenyataan yang terakhir ya. Saya rasa hidup ni tidak bermakna. Ini kenyataan 21. So lepas tu kita kliklah keputusan ujian ya. Kita klik keputusan ujian. Kemudian kita akan dapat dia punya keputusannya ya. Okey, Pak Su bagi contoh kat sini ya. Ini contoh. Ini contoh. Okey. Ini keputusan yang telah dibuat oleh orang lain lah ya. Okey, tahap kemurungan ataupun stage of depression sederhana ataupun moderate ya. Tahap kebimbangan ataupun level of anxiety sederhana juga moderate ya. Tekanan ataupun stres normal. Ini keputusan yang kita boleh dapat ya. Setelah kita ambil ujian tadi kan. Senang kan? Tak ambil masa lama kan? Okey ya. Baik. Ujian DAS ni ya, dia memberikan 5 tahap keputusan ya. Yang paling rendah kita kata normal. Itu paling rendah ya. Naik sikit kita panggil ringan ya. Normal, ringan ataupun mild ya. Naik sikit kita panggil moderate ataupun sederhana. Ya. Naik sikit lagi kita panggil severe ya ataupun teruk. Naik lagi satu extremely severe ya, sangat teruk. Jadi normal, ringan, sederhana, teruk, sangat teruk. Itu dia 5 tahap ya. Okey. Baik, sekarang kita pergi pada laman web yang berikut pula ya. Kita ambil satu contoh lain yang kita type juga macam tadi, ujian DAS ya. Ni Pak Su nak tengok yang ni pula ya. Kita tengok yang ni. Ni. And Depression Anxiety Stress Scale 21 bahasa Malaysia ni oleh Profesor Dr. Ramli Musa ya. Terima kasihlah Prof kerana menyediakan perkhidmatan ini ya. Okey, kita klik kat sini. Okey. Jadi dekat laman web ini ada macam-macam artikel dan semua kita boleh rujuk. Dan ni kita nak tengok dia punya ujian. Kita klik lelaki, bangsa, katakan Melayu, taraf pendidikan, okey, umur macam Pak Su ni dah berumur, taklah sini kan ya. Okey, status perkahwinan, berkahwin, okey. Lepas tu profesional, apa kita mulakan kita punya okey. Baik, jadi nampak lain kan? Bukan lain ya. Soalannya sama. Kita tengok ni soalan pertama. Saya dapati diri saya sukar ditenteramkan. Sama macam yang Hospital Sungai Buloh tadi kan ya. Cuma formatnya berbeza sikit lah kat sini kan. Okey, kita pun tandakan. Katalah kita letak sedikit ataupun jarang-jarang. Kita klik lah. Okey, kita klik dia pergi ke ada soalan yang kedua. Kan? Ya. Saya sedar mulut saya terasa kering ya. Kita pun klik lah, katakan kerap, kita klik. Lepas tu kita terus sampailah soalan yang ke-21 ya. Lepas tu kita klik dia punya keputusan ya. Okey, Pak Su tunjukkan contoh kat sini. Tengok contoh. Ini contoh ya. Keputusan menggunakan Profesor Dr. Ramli punya laman sesawang tadi kan ya. Okey, kemurungan sederhana 14 ya, ditunjukkan skor dia ya, 14 iaitu sederhana. Keresahan ataupun anxiety 20 ya, sangat teruk ya, extremely severe ya. Kemudian stres skornya ialah 20 iaitu pada tahap sederhana ya. Jadi kat sini ada dia punya keputusan, dan kalau anda nak tengok maklumat-maklumat lain mengenai interpretasi, adakah DAS ini tepat ya, adakah dan sebagainya ya, anda boleh buka dan bacalah ya. Sebenarnya ujian DAS ni mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi, dan dia telah diterjemahkan kepada 45 bahasa dunia ya, dan digunakan secara meluas di seluruh dunia ya. Jadi kita tak ada isu kat situlah ya. Okey. So kita pergi pula pada yang ketiga.
Ya, yang ketiga ni kita type free, dah ada ya, free online DAS test. Kita nak cari free punya lah kan ya. Kita klik ya. Okey, kita klik. Lepas tu nak pilih yang ni ya. Okey, take the depression anxiety stress test. Okey, klik. Okey. Okey, yang ini dalam bahasa Inggeris ya. Okey, dalam bahasa Inggeris. Jadi kita pun bolehlah buat, tetapi yang ini ada 42 soalan ya. Ya. Sebenarnya tak ada masalah ya. Ada yang versi 21, ada yang versi 42 ya. Jadi yang dalam bahasa Inggeris ni ada 42 ya. So sama juga bagi setiap kenyataan ini atau bias soalan ni ada 4 respon ya. 0, 1, 2, 3 ya. Kosong ni macam yang tadi lah, tidak pernah. 1 ni apa tadi? Jarang ya. 2 ni kerap. Yang ketiga ni sangat kerap. Sama juga macam yang tadi kan ya. So kita tandakan lah. Ya, kita tandakan. Kita kena sabar sikit lah. Yang tadi mungkin ambil masa 5 hingga 10 minit. Ini mungkin ambil masa 10-12 minit macam itulah ya. Sebab dia ada 42 kenyataan ataupun soalan. Kita pun tanda lah. Tanda. Ya, baca, tanda baca faham, tanda baca faham, tanda ya. Anda tak perlu tergesa-gesa ni sebab lepas tu nak terangkan je kan ya. Okey, sampailah kenyataan yang terakhir ya, sampai yang 42. Okey, dah habis 42. Kita pun kliklah get result ya. Dapatkan keputusan ya. Okey, kita tengok contoh dia. Contoh jawab keputusan ya. Okey, tengok sini. Ya. Summary dia. Ya, depression 11. Maknanya mild ya, statusnya mild. Anxiety 16 ya. Status dia severe. Severe ni teruk ya. Mild ni ringan. Stress 13 normal. Ya. Jadi yang cantiknya kat sini ada carta bar ni ya. Kalau untuk depression skor dia 11 kan. Kalau 9 tu ialah pada tahap normal. Kalau anxiety skor dia 16, 7 tu ialah pada tahap normal ya. Begitu juga kalau stress, stress dia punya tahap normalnya ialah 14. Jadi dia dapat 13, dia lebih rendah daripada tahap normal. Maknanya dia normal lah ya. Dia tak ada masalah stress kat sini ya. So kat situ kita boleh tengoklah ya. Ini dia tunjukkan satu-satu ya. Yang ini untuk depression. Okey. Kalau kita nak maklumat lanjut, kita boleh klik ni ya. Read more about depression. Kita klik lah. Ya, kalau yang anxiety pun sama juga ya. Ini untuk anxiety dan yang ni untuk yang bawah ni untuk stres. Okey. So itu di antara 3 laman web yang anda boleh gunakan ya untuk mengukur tahap stres anda ya pada satu-satu masa ya. Baik. Apa nak buat dengan keputusan ataupun result ujian ni Pak Su? Nak buat apa dengan keputusan ni? Okey, kita tengok macam ni ya. Baik, kalau katakan keputusan ujian DAS ini menunjukkan yang kita berada pada tahap katakan normal ya, normal ataupun kita kata tadi ringan ya, mild ataupun moderate sederhana ya, dan kita tak rasalah apa sangat kesan dari segi emosi, pemikiran dan juga fizikal kita ya. So okeylah, kita boleh teruskan kehidupan kita ya seperti biasa. Baik, tetapi kalau kita punya keputusan tu severe ataupun extremely severe ya, teruk ataupun sangat teruk, dan dalam masa yang sama ya, ada simptom-simptom dari segi fisiologi, dari segi badan kita ya, kita rasa sakit lah, kita rasa pening kepala lah ya, kita rasa sesak nafas lah ya, tekanan darah kita meningkat lah ya, kemudian dari segi pemikiran kita tak boleh nak fokus dengan kerja ya, kita tak boleh, susah nak buat keputusan ya, kalau kita kerja prestasi kita merosot, kalau kita pelajar kita tak boleh concentrate, prestasi akademik kita merosot ya. Kalau ada kesan-kesan yang negatif ini dan dia menjejaskan ya, performance ataupun prestasi kehidupan kita ya, sama ada dalam kehidupan peribadi ya, dalam kehidupan kerjaya ataupun dalam kehidupan masyarakat, maka ada sebablah ya untuk kita berjumpa dengan profesional ya. Itu pandangan Pak Su lah ya. Kita jumpa dengan profesional. Di luar sana ada banyak profesional ya, yang boleh membantu kita ya. Jadi itu terpulang pada anda ya. Kalau anda rasa ada keperluan ya, Pak Su rasa eloklah kita berjumpa dengan profesional ya. Dan Pak Su yakin ya, orang-orang yang terlatih ni, profesional terlatih ni dalam bidang ini boleh dan bersedia membantu anda pada bila-bila masa, insya-Allah ya. Jadi itulah harapan Pak Su ya.
kita kena sentiasa mengetahui tahap stres kita, ya, dan kita mengambil langkah-langkah tertentu ya untuk mengatasi ataupun menghilangkan stres dan menjalani kehidupan kita secara lebih produktif, ya, untuk kita memberi sumbangan yang lebih besar kepada diri kita, keluarga kita, organisasi kita dan juga masyarakat kita keseluruhannya, ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam sejahtera dan salam motivasi.